Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, baik. Hari ini kita teruskan dengan tajuk percukaian. Okey, kita dah belajar tentang pengiraan cukai pendapatan. Jadi hari ini kita teruskan dengan sambungannya, iaitu cukai jalan, cukai pintu, cukai tanah dan cukai jualan. Okey, kita lihat dahulu apa dia maksud cukai jalan. Okey, cukai jalan adalah cukai yang dikenakan terhadap pengguna jalan raya yang memiliki kenderaan termasuk motosikal dan kereta. Maksudnya semua kenderaan yang berenjin, so kita perlu membayar cukai jalan. Okey, pemilik kenderaan perlu membayar cukai jalan sebelum tarikh tamat tempoh cukai jalan. Tarikh tersebut tercetak di atas resit cukai jalan lesen kenderaan motor yang wajib dilekatkan atau ditunjukkan pada kenderaan. Okey, kalau awak perasan, okey, ini adalah contoh cukai jalan yang ditampal pada kenderaan, okey, pada kereta ataupun pada motor lah. Okey, ini pada motor. Okey, ini adalah tempohnya adalah setahun di sini. Maksudnya di sini adalah tarikh akhir. Okey, kalau 8 Disember ini adalah tarikh akhir cukai jalan itu sah lah. Okey, selepas itu kita kena perbaharui cukai jalan kita. Okey, di sini kata kenderaan yang cukai jalan telah tamat tempoh lebih daripada setahun perlu dihantar ke Puspakom, okey, untuk diperiksa. Okey, laporan pemeriksaan Puspakom dan bayaran cukai perlu dihantar ke Jabatan Pengangkutan Jalan. Okey, jadi sekiranya cukai jalan tidak dibayar, kenderaan itu tidak dibenarkan berada di atas jalan. Okey. So, jadi di sini bila tak ada cukai, jika kita bawa kereta juga, dia akan kena tindakan lah. Okey, pihak yang mengutipnya adalah JPJ. Okey, jadi kalau kita nak perbaharui cukai jalan, boleh melalui JPJ ataupun dia punya cawangan-cawangan di syarikat insurans, dia orang boleh tolong bantu kita untuk perbaharui insurans dan juga cukai. Okey, bila kita renew insurans, dan dia akan boleh bantu kita perbaharui cukai jalan. Okey, so ini kesan pengelakkan cukai. Okey, jika menggunakan kenderaan tanpa membayar cukai jalan yang sah. Okey, maksudnya kita tak bayar cukai jalan, hukumannya boleh didenda tidak melebihi 2,000. Okey, ni di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Okey, so ini sebagai pengetahuan awak. Okey, sekarang kita nak lihat bagaimana mengira cukai jalan. Okey, untuk mengira cukai jalan, cukai tanah dan yang lain-lain tu dia adalah lebih mudahlah berbanding dengan cukai pendapatan yang kita buat sebelum ini. Okey, jadi cukai jalan yang dikenakan adalah berdasarkan kapasiti enjin kenderaan yang digunakan oleh pemilik, dan pada kebiasaannya cukai jalan akan lebih tinggi bagi kenderaan yang lebih tinggi kapasiti enjin. Maksudnya dia mengikut kapasiti enjin. Macam dahulu sebelum ni kita kira insurans, okey, mengikut kapasiti enjin. Begitu juga untuk pengiraan cukai. Okey, kita teruskan contoh satu, bagaimana kita nak mengira cukai jalan. Okey, jadual di bawah menunjukkan kadar cukai jalan motosikal di Sabah dan Sarawak. Jadi dia ada kadar mengikut kapasiti enjin dan juga dia ada kadar untuk sama ada di Semenanjung ataupun di Sabah Sarawak. Okey, yang ini kesnya adalah di Sabah Sarawak. Okey, Encik Chong memiliki sebuah motosikal kegunaan persendirian di Sarawak dengan kapasiti 260 cc. Hitung cukai jalan untuk motosikalnya. Jadi kalau 260 cc, so maksudnya kita kena lihat dia adalah dalam kategori yang ini, kapasiti enjin 251 hingga 500 cc, lebih daripada 250 dan hingga 500 cc, maka dikenakan kadar asasnya adalah RM30. Jadi cukai yang ini cuma kena RM30 lah. Dia tak ada kadar progresif yang perlu didarab dan sebagainya. Jadi untuk jawapan yang ini, jawapannya adalah RM30. Cuma kita berpandukan jadual sahaja untuk yang ini. Okey. Seterusnya kita lihat contoh 2 di mana jadual di bawah menunjukkan kadar cukai jalan kereta persendirian di Semenanjung. Okey, jadi bila baca soalan kena pasti adakah di Semenanjung ataupun di Sabah Sarawak.
Okey, kemudian kita lihat di sini adalah kapasiti enjin mengikut 1000 cc dan ke bawah dan seterusnya hingga 2000 cc. Okey, kadar asas mengikut cc dan ini adalah tambahan jika dia melebihi cc yang inilah. Okey, kita tengok contoh. Alan memiliki 2 buah kereta kegunaan persendirian di Melaka. So di Melaka maksudnya di Semenanjung dengan kapasiti enjin masing-masing adalah 859 dan 1997. Okey, hitung cukai jalan untuk kedua-dua. So kita nak kira kalau 859 cc maksudnya kita lihat di bawah 1000 cc ke bawah, so cukainya hanya kena RM20 sajalah untuk 859 cc. Okey, untuk kereta yang kedua iaitu 1997, maksudnya dia adalah dalam kategori yang ini. Okey, kita rujuk baris yang akhir 1800 hingga 2000. Okey, jadi kalau kereta dia 1997, maksudnya untuk jika melebihi 1800, baki itu kena didarab dengan 50 sen. Okey. Jadi di sini 1800 yang pertama tu dia kena kadar asas 280. Okey, dan baki tadi 1997 tolak 1800, maka dia ada 197. Ini bakinya perlu didarab dengan 50 sen. Okey. So nanti kita akan dapat jumlah cukai jalan yang perlu dibayar oleh Alan untuk kereta yang kedua. Okey, ini jawapannya untuk contoh 2 tadi. Okey, ini untuk kereta yang pertama, cukai jalan adalah 20. Okey, yang ini 197 darab 50 sen. So dapat RM98.50 dan jumlah keseluruhan cukainya adalah RM378.50. Okey, itu mudah saja untuk pengiraan cukai jalan. Cuma lihat dia punya kapasiti enjin dan lebihan itu dia akan nyatakan pada jadual seperti tadi. Okey, dia akan nyatakan kalau melebihi berapa di sini, baki yang itu kita perlu darab dengan kadar progresifnya. Okey, dia ada had dia lah. Okey, seterusnya habis untuk cukai jalan, kita akan teruskan dengan cukai pintu. Okey, cukai pintu. Okey, bagaimana mengira cukai pintu? Okey, kadar cukai pintu ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan berdasarkan lokasi dan jenis hartanah. Okey, jumlah cukai yang perlu dibayar setiap tahun bergantung kepada kadar cukai yang dikenakan atas nilai tahunan. Okey, cukai pintu ni cukai contoh kalau di perumahan untuk kutipan sampah, okey. Itu dipanggil cukai pintu lah. Jadi beza cukai pintu dengan cukai tanah. Okey, jumlah cukai pintu ini rumusnya, jumlah cukai pintu adalah kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. Apa dia nilai tahunan? Kadar ni dia akan beri nilai tahunan adalah anggaran sewa bulanan darab 12 bulan. So itu kadarnya dan itu nilai tahunan. So kita darablah dengan kadar cukai. Okay, nilai tahunan ataupun dipanggil taksiran tahunan merupakan anggaran kasar sewa tahunan yang munasabah dan dijangka akan diperoleh dalam setahun daripada pegangan tertentu jika disewakan. So dia ada nilaian dia lah. Okay, kalau rumah macam ini berapa nilaian setahun? Sebulan darab 12 untuk dapat nilai tahunan. Okay, kita lihat contoh untuk pengiraan cukai pintu. Okey, di sini Mariani memiliki sebuah rumah kediaman di Subang Jaya. Dia menerima bil cukai pintu daripada Majlis Perbandaran Subang Jaya. Diberi bahawa nilai tahunan RM6,580 dan kadar cukai pintu ialah 5%. Jadi, hitung cukai pintu yang perlu dibayar oleh Mariani untuk setiap setengah tahun. Ya, dia nak setengah tahun. Kita boleh bayar setengah tahun ataupun setahun. Okey, jadi yang ini nilai tahunan, yang ni adalah untuk setahun 6,580. Jadi kita kira dulu cukai tahunan. Okey, cukai tahunan. Tadi formulanya tadi adalah kadar. So kadarnya adalah 5%
darab dengan nilai tahunan adalah 6,580. So kita kira yang ini, dan ini adalah secara tahunan, dan bila nak nilai cukai yang setengah tahun, so kita perlu bahagi 2 nilai yang kita dapat di sini. Okey. Okey, ini penyelesaiannya. Okey, jumlah cukai pintu, okey, kadar cukai pintu didarabkan dengan nilai tahunan. So 5% darab 6 lah 580. Setahun nilai cukainya adalah 329, dan soalan minta setengah tahun. Jadi yang ini kena hati-hati sama ada dia nak setahun ataupun setengah tahun. Jadi bila setengah tahun, kita cuma perlu bahagi 2. So jawapan dia adalah RM164.50 untuk setiap setengah tahun. Okey, seterusnya cukai tanah. Maknanya semua pegangan harta kita, tanah mesti dikenakan bayaran cukai. Okey, mengikut saiz, kedudukannya di kawasan mana. Adakah kawasan yang lokasinya yang mahal nilainya, ataupun tanah pertanian, tanah perumahan dan sebagainya lah, dia ada beza. Okey, jadi kadar cukai tanah ditetapkan oleh kerajaan negeri berdasarkan lokasi, saiz dan jenis tanah. Saiz ni maksudnya kiraan luas lah. Okey, jumlah cukai yang perlu dibayar setiap tahun bergantung pada kadar cukai tanah setiap unit keluasan atas jumlah keluasan tanah yang dimiliki. Jadi maksudnya kita kena kira luas tanah untuk menentukan cukai tanah. Jadi jumlah cukai tanah dia ada kadar dia dan perlu didarab dengan jumlah keluasan tanah. Okey, itu dia punya kaedah pengiraan cukai tanah. Okey, kita lihat dia punya contoh. Okey, contoh 1. Encik Hamid memiliki sebuah rumah berkeluasan 130 meter persegi. Okey, ini M kuasa 2. Okey, diberi bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan ialah 0.43, maksud 43 sen setiap meter persegi. Setiap keluasan meter persegi, 1 meter persegi, kos cukainya adalah, kadar cukai dia adalah 0.43. Jadi soalan, hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Hamid setiap tahun. Setiap tahun kita kena kira keluasannya, darab je dengan kadar yang diberi. Okey, jadi jawapan untuk yang ini, jumlah cukai tanah, okey, so ini adalah kadarnya tadi 0.43 darab dengan jumlah luas. Yang ni soalan dia dah beri dalam luas, so terus darab dengan 130. So inilah cukai setahun yang perlu dibayar oleh Encik Hamid. Okey. Baik, seterusnya cukai jualan. Okey, kita lihat soalan bagaimana nak mengira cukai jualan dan perkhidmatan. Okey, bagaimana mengira? Okey, pertama kadar cukai jualan. Okey, kadar cukai jualan dan cukai perkhidmatan berbezalah. Okey, cukai jualan untuk barangan adalah berbeza, iaitu 5% dan 10%, atau kadar-kadar lain bergantung pada barangan yang ditetapkan. Okey, dan dia ada limit juga. Okey, barang berapa ratus ribu yang dikenakan cukai dan sebagainya. Okey, yang ni yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, kadar cukai perkhidmatan pula ialah 6%. Okey, so ini pengiraannya, cuma kita perlu darab je lah dengan berapa barangan yang jualan itu dan juga kos perkhidmatannya. Okey, contoh 1. Okey, Sofia menyewa sebuah bilik di Hotel Selesa dengan harga 240 satu malam. Satu malam 240. Sofia menginap di hotel itu untuk 2 malam. Jadi diberi bahawa hotel itu mengenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Hitung cukai perkhidmatan yang perlu dibayar. Jadi maksudnya kalau satu malam 240, kita kira satu malam. Okey, satu malam 240. Jadi kalau 2 malam, okey, so darab 2 lah kan. So dapat 480. Okey, dan nak kira cukai perkhidmatan, so 6% perlu didarabkan dengan 480.
Okey, so jadi cukai perkhidmatan 240 darab 2 ni tadi sebab 2 malam. Okey, darab dengan 6%, maka jumlah cukai yang perlu dibayar RM28.80. Okey, itu saja pengiraan cukai-cukai sebagai rumusan. Okey, kita telah belajar. Pertama adalah tentang pengiraan cukai cukai pendapatan, yang ini agak panjang sedikit. Kemudian kita cukai pintu, cukai tanah, cukai jualan dan juga cukai perkhidmatan. Okey, so jadi yang cukai jalan semua ni agak ringkas, lebih mudah. Okey, so selepas ni kita boleh buat cuba latihan dalam modul soalan. Okey, sekian, terima kasih.